Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, hari ini kita nak masuk yang ketiga standard pembelajaran, menyiasat dan membuat generalisasi tentang kesan perubahan nilai A, B dan C terhadap graf fungsi kuadratik. Jadi, gapo kesan kalaulah nilai A, B dan C ni berubah? Kesan gapo? Kesan kepada graf fungsi kuadratik. Ni fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik ni ada graf. Jadi, apakah kesan kepada graf? Ni graf fungsi kuadratik ada dua jenis, okey. Melengkung senyum ataupun melengkung secara masam. Jadi kalaulah nilai A, B dan C ni berubah, apa berlaku kepada graf tu? Graf fungsi kuadratik itu. Okey, kita tengok satu-satu. Jika A yang berubah, cuba tengok ni. Ni program ni boleh imbas kod ni. Bila imbas kod ni boleh jalankan aktiviti ni lah. Okey, cuba tengok. Bila A ni 0.8, ini bentuk graf dia melengkung lebar. Dia lebar. Nak bandingkan dengan yang ni, lebar dia semakin sempit apabila A dia semakin bertambah. Okey, nilai A ni, nilai A semakin bertambah, maka lebar dia semakin sempit. Okey, jadi kesimpulannya nilai A menentukan bentuk graf. Okey, A ni nilai dia duduk depan X kuasa 2. Jadi semakin kecil nilai A, semakin lebar lengkuk graf fungsi kuadratik dan sebaliknya. Kalau semakin kecil nilai A, semakin lebar lengkuk graf. Kalau semakin besar nilai A, maka semakin kecil lengkuk graf fungsi kuadratik. Cuba tengok ni. Okey, ini graf nilai A1 dia lebih kecil daripada A2. A2 ni graf fungsi dia. Lebar dia semakin kecil. Okey. Kena ingatlah kalau nilai A1, contoh nilai A1 dia 2. 2x kuasa 2. Dan yang ni ialah 4x kuasa 2. Jadi nilai A1 ni, nilai A1 ni lebih kecil daripada nilai A2. Maka lebar graf itu semakin kecil. Sorry silap. Macam ni. Awak ingat bila A1 lebih kecil daripada A2, lebar graf fungsi untuk A1 ni lebih lebar. Semakin kecil nilai A, semakin lebar lengkuk graf. Semakin kecil nilai A, semakin lebar. Ini graf yang warna hijau ni lebih lebar daripada graf warna purple. Sebab nilai A1 dia lebih kecil daripada nilai A2 ni. Contoh teacher bagi tadi 2x kuasa 2. Yang ni 3x kuasa 2. So nilai A1 untuk graf fungsi ni, untuk graf fungsi kuadratik ni lebih kecil daripada nilai A2 graf fungsi kuadratik G ni kan. Okey, jadi graf untuk nilai A1 yang lebih kecil daripada A2 ni lebih lebar. Okey. Sama juga dengan graf fungsi ni. Graf fungsi kuadratik, fungsi kuadratik nilai A1 dia lebih kecil daripada nilai
A2. Contoh negatif 2x kuasa 2 dengan negatif 1. Kalau negatif 3 bermaksud A2 ni lebih kecil. Kita letak negatif 1 x kuasa 2. Negatif 1 tak perlu tulis 1 tu. Negatif 1 x kuasa 2 bermaksud negatif x kuasa 2 lah. Okey. Negatif 2 lebih kecil. Negatif 2 lebih kecil daripada A2, daripada negatif 1. Negatif 2 lebih kecil daripada negatif 1. Maka graf dia lebih lebar daripada graf yang warna purple ni. Graf yang ni lebih lebar daripada yang ni. So ingatlah, semakin kecil nilai A, semakin lebar lengkuk graf. Dan sebaliknya lah. So ingat satu ayat ni je. Semakin kecil nilai A, semakin lebar lengkuk graf. Semakin besar nilai A, semakin kecil lengkuk graf. Okey, tadi nilai A yang berubah menyebabkan bentuk graf akan berubah. Okey, bagaimana kalau B pula yang berubah? Okey, kalau B yang berubah, nilai B menentukan kedudukan paksi simetri. Jadi, kalau nilai B berubah, kedudukan paksi simetri yang akan berubah. Okey, cuba awak tengok. Kalau graf fungsi AX kuasa 2 tambah BX tambah C kan. Okey, B yang berubah. Okey, jika B ni, awak tengok B ni 4. B ni 4. Maka paksi simetri dia X sama dengan negatif 2. Paksi simetri dia berada di sebelah kiri paksi Y. Jika B dia negatif 2, maksudnya B dia ni kurang daripada kosong. Yang ni B dia lebih besar daripada kosong. Bila B lebih besar daripada kosong, paksi simetri dia berada di sebelah kiri paksi Y. Bila B kurang daripada kosong, negatif lah biasanya. B kurang daripada kosong, negatif, maka paksi simetri dia berada di sebelah kanan Y. Okey. Kalau B sama dengan kosong, kalau B sama dengan kosong bermaksud paksi simetri dia ialah paksi Y. Okey, ingat nilai B menentukan kedudukan paksi simetri. Okey. Cuba kita tengok di mana paksi simetri jika graf fungsi kuadratik bila A lebih besar daripada kosong. A lebih besar daripada kosong maksudnya graf senyum lah. Dia berbeza graf senyum dengan graf masam. Bila B lebih besar daripada kosong, jika graf senyum, paksi simetri dia berada di sebelah kiri paksi Y. Ni paksi Y. Ni paksi Y. Paksi simetri dia berada di sebelah kiri paksi Y. Jika graf senyum lah, B lebih besar daripada kosong. Tapi kalau graf masam, B lebih besar daripada kosong, paksi simetri dia berada di sebelah kanan paksi Y. Paksi simetri dia berada di sebelah kanan paksi Y. Jika graf senyum, paksi simetri dia berada di sebelah kanan paksi Y jika B lebih kecil daripada kosong. B lebih kecil daripada kosong, paksi simetri dia berada di sebelah kanan paksi Y. Okey. Dan kalau B sama dengan kosong, paksi simetri dia berada di paksi Y. B sama kosong, maka paksi simetri berada di paksi Y lah. Paksi simetri dia ialah paksi Y. Samalah juga dengan graf senyum. Graf senyum, paksi simetri dia bila B sama kosong, paksi simetri dia ialah paksi Y. Tapi kalau B lebih kecil daripada kosong, paksi simetri dia berada di sebelah kiri. Okey, paksi simetri dia berada di sebelah kiri paksi Y apabila B lebih kecil daripada kosong. Jadi awak ingat salah satu dah. Ingat graf senyum. Awak ingat graf senyum je, saya ingat satu je bila B lebih besar daripada kosong,
paksi simetri dia berada di sebelah kiri paksi Y. Jadi automatik bila graf masam, awak ingatlah dia duduk di sebelah kanan. Kalaulah graf senyum B ni lebih kecil daripada kosong, maka paksi simetri dia duduk di sebelah kanan paksi Y. Yang ni sama dua ni. So ingat dua ni dah faham dah boleh kita buat dah yang graf masam. Kita ingat dua benda ni. Graf senyum B lebih besar daripada kosong, paksi simetri dia duduk sebelah kiri paksi Y. B lebih kecil daripada kosong, paksi simetri dia berada di sebelah kanan paksi Y. Okey. Kita tengok pula kalau nilai C yang berubah. Okey, kalau nilai C yang berubah, apa berlaku kepada graf fungsi kuadratik? Okey, awak tengok. Ni graf fungsi kuadratik. Bila C dia negatif 6, maka graf ini akan memintas paksi Y pada nilai negatif 6. Jika C dia negatif 2, maka graf fungsi ni dia akan melalui pintasan Y pada nilai negatif 2. Jadi, nilai C ni menentukan kedudukan pintasan Y bagi graf fungsi kuadratik. Okey, jadi ingatlah kalau A berubah menentukan bentuk graf fungsi itu. Kalau B yang berubah menentukan kedudukan paksi simetri. Kalau C yang berubah menentukan kedudukan pintasan Y. Okey, tengok contoh 2. Fungsi kuadratik f(x) sama dengan x kuasa 2 tolak 3x tambah c melalui titik A seperti di bawah. Hitung nilai C bagi setiap kes yang berikut. Okey. Koordinat A 04. Soalan tanya hitung nilai C bagi setiap kes yang berikut. Apa itu C? C ialah pintasan Y bagi graf fungsi kuadratik. Jadi, awak tengok pada graf fungsi. Awak tengok pada fungsi kuadratik ni. Okey. Macam mana nak cari nilai C? Okey, caranya awak gantikan nilai Y ataupun nilai f(x). F(x) ni maksudnya kalau atas atas ke atas juga Y lah. Okey, gantikan nilai Y, gantikan ni koordinat, ni nilai X, ni nilai Y. Gantikan Y dia 4, gantikan dalam ni. X ni gantikan nilai kosong. So, aku dapat carilah nilai C dia berapa. So, bila ganti 4 sama dengan kosong tolak 3 darab kosong per kosong tambah C. Jadi C dia ialah 4. Jadi titik A 04 berada di paksi Y, maka nilai C dia ialah 4. Kalau kita kira pun C dia dapat 4 lah. Okey. Untuk B. B ni X dia ialah negatif 1, Y dia ialah 3. So, masukkan 3 dalam fungsi kuadratik. Masukkan 3 dalam fungsi kuadratik Y, nilai sini. Kemudian masukkan negatif 1 dalam X. Okey, gantikan nilai. Sini 3. Sini negatif 1. So, gantikan negatif 1. Negatif 1 kuasa 2. Tolak 3. X ni negatif 1. Tambah C. So, 3 sama dengan, okay, ganti kira 3 sama dengan negatif 1 kuasa 2 dapat 1. Tolak 3. Negatif 3 darab negatif 1 positif 3 tambah C. Okey, 3, 1 tambah 3, 4 tambah C. 4 main sebelah sini jadi 3 tolak 4. C tinggal. Jadi C sama dengan negatif 3 tolak 4. Tekan kalkulator lah. 3 tolak 4 so negatif 1. Jadi C sama dengan negatif 1. Okey, tengok contoh 3. Rajah di sebelah menunjukkan dua graf fungsi kuadratik
Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx. Okey, yang ni graf Y sama dengan Gx. Maksudnya Y dia ni diganti dengan Gx. Maksudnya graf fungsi Gx lah ni. Yang ni Y dia ialah Fx. Jadi ini ialah graf fungsi Fx. Jadi satu graf fungsi Gx, satu lagi graf fungsi Fx. Soalan nak awak nyatakan julat. Nyatakan julat. Okey, julat. Bukan dia suruh cari nilai. Dia nak nyatakan julat nilai P berikan jati kuasa. Bila julat, maksudnya dia antara. Dia ada simbol ketaksamaan. Simbol kurang, lebih, kurang atau sama dengan, lebih atau sama dengan. Tu bila julat, dia mesti ada simbol antara simbol-simbol ni. Jadi soalan tanya, julat nilai P. Apa itu P? Apa itu P? Awak tengok pada fungsi ni. Fungsi G ni. Apa itu P? P ni ialah A. A, nilai A lah maksudnya. Okey. So ingat balik. Kalaulah A berubah, apa berlaku kepada graf? Bentuk graf yang akan berubah. Jadi, ni nilai A dia bagi. Nilai A dia ialah 3. Nilai A dia 3, ni graf dia. Okey, awak tengok graf ni dengan graf Gx. Graf Gx lebih lebar daripada graf Fx. Maka, kalaulah graf Gx ni lebih lebar, maka nilai A dia adalah lebih kecil daripada 3. Ingat balik. Bila A lebih kecil daripada 3, maka graf dia lebih lebar. Okey? Contoh saya labelkan A1 ni A2 lah. Okey, kalau A1 lebih kecil daripada A2, maka lebar graf akan menjadi graf A1 akan jadi lebih lebar. Maka nilai A mesti kurang daripada 3 lah. Okey. Maka oleh sebab bukaan bagi graf Gx, bukaan graf Gx ni adalah lebih lebar, maka nilai P dia, nilai P ni akan lebih kecil daripada nilai 3 ni. Okey. Okey, kita dah dapat satu. Satu lagi, nilai P dia, nilai A dia ni. Ni graf apa? Ni graf bentuk senyum. Bila graf bentuk senyum, nilai A dia lebih besar daripada kosong. Nilai A ni kena lebih besar daripada kosong, maka graf senyum. A positif, graf senyum. Jadi, A dia ni, P ni, kena lebih besar daripada kosong. Maka macam mana kita nak combine dua ni untuk jadikan julat? Kena combine lah sebab julat. Dia soalan tanya julat. Jadi, cara tulis dia, P ni lebih besar daripada P ni lebih besar pada kosong, tetapi kurang daripada 3. Inilah julat P. Julat P dia ialah P lebih besar, kena lebih besar daripada kosong dan lebih kecil daripada 3.